علينا قد يا وجه سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sebelum tu saya ingin membuat satu soalan. Hari apa ini? Soalan subjektif. Jawab Selasa pun betul kan? Jawab hari siang pun betul. 12 Rabiul Awal pun betul. Tapi jawapan yang kita maksudkan ialah hari ini merupakan hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang di sana banyak riwayat. Bilakah tarikh yang sebenarnya Nabi kita diputerakan? Ala kulli hal, yang pentingnya kita sentiasa ingat kepada Nabi. Sambutan hari lahir tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita kepada Nabi, untuk merindukan kita kepada Nabi. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Ayat ini menyebabkan, kata Anas bin Malik, ucapan yang menyebabkan kami merasakan paling bahagia semenjak kami Islam. Kerana kami cintakan Nabi. Kata Anas, aku cinta kepada Nabi, aku juga cinta kepada Abu Bakar, aku juga cinta kepada Umar. Wa arju an aku nama'ahu, dan aku berharap agar aku akan bersama-sama dengan mereka yang aku cintai ini di akhirat nanti. Bila Nabi kata begitu, artinya ada satu kita kata penilaian khas untuk melayakkan kita berada di sisi Nabi di akhirat nanti. Kalau setakat amalan kita, rasanya jauh kita dengan Nabi, jauh kita dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan para sahabat. Sangat besar jurangnya. Atas dasar amalan kita, jawabnya tak ada harapan peluang lah kita nak berada di sisi para sahabat, orang-orang yang mukarrabin, dekat dengan Allah. Tapi atas dasar cinta yang ada tu, itu melayakkan kita untuk bersama-sama dengan mereka. Itu jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya bagaimana kita nak lahirkan rasa cinta, bagaimana kita nak hidupkan rasa rindu kita, bagaimana kita nak cinta Nabi. Kemudian nanti baru persoalan yang seterusnya, apakah bukti kita cinta dan rindu kepada Nabi. Tapi sebelum tu, bagaimana kita nak menghidupkan cinta Nabi ni, rindu Nabi, yang itu dulu kan. Antara caranya ialah dengan kita mengenali Nabi. Suatu pepatah Melayu kata, tak kenal maka tak cinta. Kena kenal dulu. Jadi untuk kenal Nabi, supaya bertambah cinta kepada Nabi, kena bacalah sirah Nabi. Tengok balik buku-buku buku-buku cerita Nabi, kelahiran Nabi, kehidupan Nabi, kita baca semula.
bagi segarkan balik sejarah kelahiran Nabi, kehidupan Nabi itu. Nanti kita akan lihat bagaimana indahnya akhlak Nabi, bagaimana istimewanya kedudukan Nabi dan sebagainya, dan itu akan membuatkan kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila ada cinta, dia akan datang rindu. Baru datang rindu. Kalau kita tak cinta, tak akan ada rindu ni kan. Macam kita tak cintakan seseorang, takkanlah kita rindu ke dia kan. Aku rindulah kat orang tu. Orang kata kenal dia? Tak kenal, tapi rindulah kat dia. Ada macam tu? Ada lah. Dah di hospital bahagia kan. Yang tak duduk hospital bahagia tak jumpa kita orang macam tu. Orang yang rindu ni dia mesti kenal dah orang tu, dan dia mesti mencintai orang tersebut, maka barulah datang kerinduan. Jadi mula kita nak kenal Nabi, kemudian nak cinta, kemudian nak datang rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana kisah para sahabat yang merindukan Nabi. Kan banyak satu kita kena ni balik. Kita nak cerita hari ni dalam pagi ni dalam masa 10 minit, 20 minit tak ada lepas. Tapi kita buat beberapa contoh lah. Antaranya kisah Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ni dia punya cinta rindu dia kepada Nabi sampai berlaku perubahan pada fizikal dia. Betapa susut dia punya tubuh badan dia. Sampai para sahabat tengok dia, kenapa nampak macam sakit kaum kita ni? Sampai nampak macam tu. Tapi bila ditanya kepada Thauban, kenapa kau ni makin lama makin susut ni? Nampak macam tak sihat ni. Ada apa-apa ke? Thauban dia nafikan dia. Tak ada apa-apa lah. Biasa ni kan, kurang selera makan. Tak ada lah dia kata macam tu. Itu saya tambah je. Sehinggalah Nabi sendiri yang tanya. Nabi tanya, Thauban, kenapa nampak dia macam semenjak 2-3 menjak ni nampak macam kurang berat badan? Nampak sakit? Nabi tanya, kau sakit ke wahai Thauban? Bila Nabi tanya, barulah diceritakan perkara sebenar, apa yang berlaku. Dia kata, wahai Rasul, saya ni kalau bab makan ni sebulan tak makan pun saya tak apa-apa. Kalau suruh pergi perang berbulan-bulan tak balik kampung pun saya okey. Tapi yang membuatkan saya tak berdaya ialah bila datang rindu kepada engkau, saya tak boleh tahan. Saya tak berdaya menanggung rindu. Bila masuk waktu malam, saya terindu-rindukan Nabi. Apakah aku sempat melihat Nabi lagi selepas daripada ini? Itu Thauban, rindu dia kepada Nabi. Kemudian kadang-kadang aku teringat bila di akhir nanti engkau seorang Nabi, kedudukan engkau sangat tinggi, sedangkan aku orang biasa ya, tak ada apa-apanya. Bagaimanakah aku boleh bersama dengan engkau wahai Rasul? Itu rupanya yang menyebabkan dia gelisah, menyebabkan dia tak selera nak makan sampai kurus kering si Thauban ni radhiyallahu anhu. Nabi pun tak tahu nak kata apa. Sehinggalah tak lama lepas tu turun wahyu. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taatkan Allah dan Rasul, mereka nanti akan bersama dengan orang-orang yang Allah memberi mereka nikmat dari kalangan para anbiya, para salih, para syuhada, para siddiqin. Dan mereka adalah sebaik-baik sahabat
sebaik-baik teman. Allahu Akbar. Jadi ertinya dalam ayat tersebut pun telah memberikan jawapannya. Kalau kita taat Allah dan Rasul, dan kita bersama-sama dengan mereka dalam laluan yang yang mereka pilih, maka insya-Allah kita juga akan bersama-sama mereka di akhirat nanti. Itu kisah Sauban. Kisah yang kedua kita nak kongsikan ialah kisah Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Saya Bilal ni seperti kita pun tahu, dia seorang hamba berkulit hitam daripada Habasyah, orang Habasyah. Dan masyarakat jahiliah pada masa tu sangat pandang hina pada Bilal ni. Hamba tu, satu dia hamba, dah hina dah. Kemudian di kalangan hamba-hamba yang lain pun memandang hina kepada Bilal ni. Artinya di sisi masyarakat jahiliah, Bilal ni langsung tak ada harga, tak ada nilai Bilal ni. Di sisi Quraisy, orang-orang Arab ni memang mereka memandang hina pada hamba. Tapi di kalangan hamba pun memandang hina pada Bilal. Berapa kali hina tu? Bilal Allah. Sebab tu ketika Bilal bin Rabah disiksa, diazab, mereka tidak menyiksa Bilal seperti mereka menyiksa Ammar bin Yasir, keluarga Yasir, Sumayyah, Suhaib, Miqdad. Ini semua antara sahabat-sahabat yang disiksa teruk oleh orang jahiliyah atau musuh orang kafir pada ketika itu. Kerana Bilal ni mereka anggap hina sangatlah dia ni, sehingga kan kalau nak menyiksa Bilal ni rasa tak berpahala lah nak ya. Buat malu company dia nak menyiksa kan. Itu hina sangat di sisi orang-orang Arab Mekah. Bilal ni. Tapi bagaimana setelah Islam angkat Bilal, naikkan atas Kaabah, melaungkan azan. Sampai orang-orang Arab yang masih ada sentimen perkauman yang kuat, sentimen perkauman tu, mereka kata tak sangka kita hidup sampai ke hari ini dapat tengok gagak hitam naik atas bumbung Kaabah. Nak menghina ke Bilal? Dan Bilal diseksa teruk oleh tuan dia, Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bin Khalaf ni salah seorang pemuka Quraisy yang confirm neraka. Nabi sebut dalam doa Nabi kan, 7 orang yang Nabi sebut, satu insiden. Mereka ni waktu Nabi solat, mereka letak ni perut unta. Perut unta ni busuk, perut ikan busuk kan. Perut unta, Allah tak tahan lah hidung ni. Tak janganlah kena cium perut unta. Tak salah ingin nak try kan, boleh tahan ke tak tahan, confirm tak boleh tahan. Bila Nabi tengah sujud tu, mereka ni letak Umayyah bin Khalaf. Jom pada mulanya Abu Jahal ni dia buat challenger. Siapa yang berani letak buang perut unta atas kepala Muhammad, dia challenge sama doang kan. Umayyah bin Khalaf ni cepat dia. Tak siapa punya perut unta dia ambil. Kasihan Nabi. Dan kemudian mereka gelakkan Nabi.
Sampai dalam riwayat menyebutkan mereka gelak punya suka mereka sampai bergoyang-goyang perut ni. Tengok orang kalau gelak perut kan, goyang-goyang perut dia kan, hati sangat dia kan tengok Nabi kena macam ni. Orang Islam bukan tak ada masa tu, tapi jumlah mereka sangat minoriti kan. Tak boleh buat apa-apa. Kalau mereka buat, mereka kena on time, kena kat situ juga kan. Tak berani. Mereka laporkan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, tengoklah budak-budak ni kan, buat bapakmu macam ni." Fatimah keluar sambil menangis-nangis, bersihkan daripada Nabi kotoran-kotoran. Sampai dia ni lah, mengatalah kepada orang yang buat, hanya bapak dia ni. Itu saja yang boleh buat. Dan bila dah bersih belakang Nabi, Nabi angkat kepala. Masa tu Nabi berdoa, Nabi angkat tangan, "Allahumma alaika bil Quraisy." Ya Allah kan, musnahkan Quraisy. Nabi sebut Quraisy, sedangkan Quraisy itu keturunan Nabi. Nabi minta, "Ya Allah, hancurkan Quraisy." Dan Nabi termasuk orang Quraisy. Nak menceritakan dia ada satu masa kesabaran ni dia ada limit dia. Kemudian Nabi sebut nama satu-satu, 7 orang Nabi sebut, termasuk Umayyah bin Khalaf. Kata para sahabat, 7 nama yang Nabi sebut ni semuanya mati katak dalam peperangan Badar. Timbus di dalam lembah Badar. Cerita tuan kepada Bilal. Bila dia tahu Bilal bin Rabah masuk Islam, dia punya marah lah. Tapi dia seksa teruk juga. Cumanya dia orang tak guna kekerasan sendiri, dia banyak guna budak-budak. Dia cari geng budak-budak ni, suruh kerjakan Bilal secukup-cukupnya. Budak-budak lah yang pergi, pukul lah, sepak, terajang lah. Datang aja idea nak menyakiti, nak menyiksa Bilal, tu mereka buat. Kalau katakan, ingat kita jerang air panas, simbah sedap ni. Tu orang buat, jerang air panas, simbah. Apa saja yang terlintas dalam fikiran kan, jenis penyiksaan yang mereka rasa sedap juga kalau buat kat orang ni kan, mereka buat terus. Itu Bilal. Kemudian siapa yang membebaskan Bilal? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi nak ceritanya Bilal bin Rabah ni, walaupun begitu hina dipandang oleh masyarakat masa tu, tapi Nabi sayang kepada Bilal. Dia muazzin Nabi. Nabi tak angkat orang lain jadi muazzin Nabi. Dan jawatan muazzin Nabi ni tak ada siapa boleh rampas. Tak ada siapa boleh rampas. Bahkan Bilal dianggap sebahagian daripada keluarga Nabi. Bila Nabi wafat, Bilal bin Rabah ni dia tak mau lagi jadi muazzin. Dia tak mau azan. Sebab dia merasakan dia muazzin Nabi kan. Tukang azannya masih hidup, sedangkan imamnya sudah tiada lagi. Dia tak mau. Tak mau azan. Dia bukan tak mau saya saja tau. Kalau kita tak mau tu sebab macam-macam sebab lah. Tapi bila dia tak mau azan ni, sebab dia tak mampu menyebut nama Muhammadur Rasulullah. Dia tak mampu sebut. Dia tak boleh sebut. Macam mana dia nak azan? Dia tak boleh sebut. Bila dia sebut, dia teringat ke Nabi, memori bersama Nabi tu menyebabkan dia tak berdaya. Berapa kali Nabi bila cuba nak azan, dia jatuh.
Sebab tu dia kata aku tak mau azan. Jangan suruh aku azan. Itu tak boleh kan. Itu orang yang masya-Allah kerinduan dia kepada Nabi tu tak boleh kita bayang sampai ke tahap tu. Mungkin kita ada pengalaman masa cinta dulu. Kita tak ada pengalaman. Tak ada. Masa kita cerita punya merindui antara satu sama lain kan. Masya-Allah kan. Sampai kalau terpisah tu berapa lama tak boleh berjumpa. Itu mana ada lagi handset ni kan. Paling-paling apa ni, cara yang ada masa tu pun kalau nak menghubungkan orang yang berjauhan, kalau tak surat gayut dah kan. Gayut je kan. Rindu kan. Dan bila rindu tu dah sampai tahap kemuncaknya, dia sampai peringkat jangan sebut nama orang tu kan. Kalau sebut dia satu penyiksaan, dia rindu ni satu penyiksaan kan. Allah tak mampu, bila tak mampu. Bukan itu saja, dia lihat kubur Nabi, lihat jalan-jalan, lihat gunung Uhud, semuanya mengingatkan dia kepada Nabi. Dia tak boleh duduk di Madinah. Semua yang dia lihat semuanya mengingatkan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia jumpa kepada Abu Bakar, minta izin nak pergi ke Syam. Wahai Abu Bakar, aku nak pergi ke Syam lah. Aku tak boleh tinggal sini. Sayyidina Abu Bakar tak boleh. Ya, engkau kena jadi muazzin. Kasih orang lain lah kan. Ramai lagi orang lain suara sedap-sedap lagi kan. Buat pertandingan azan kan. Siapa menang dia jadi muazzin. Kata Abu Bakar, aku tak akan turunkan orang yang pernah dinaikkan oleh Nabi. Aku tak akan turunkan dia kan. Akhirnya bila kata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, masa engkau bebaskan aku dulu, engkau bebaskan aku kerana Allah atau kerana engkau? Itu kita soalan maut itu kan. Itu dari Abu Bakar. So Sayyidina Abu Bakar dalam satu riwayat, Sayyidina Abu Bakar yang beli. Dalam satu riwayat Sayyidina Abu Bakar beli dia dengan harga 5 uqiyah. Sebelum tu dia sembang dengan dia, dia dengar sebenarnya bila Nabi dapat tahu bila ni kena azab, kena siksa, bila berkumpulkan dia tengok sahabat. Masa tu tak ramai yang beriman dengan Nabi ni, dalam bilangan jari je, tak ramai. Nabi tanya, kalaulah kita ada harta, aku nak tebus Bilal. Jadi kalau kita ada duit, aku nak beli Bilal ni kan, nak selamatkan dia daripada kena seksa. Bila Nabi sebut macam tu, luahkan perasaan Nabi, Abu Bakar ni dia yang cepat-cepat hilang, nyusup mana dia pergi tu. Rupanya dia dah buat kerja nak bebaskan Bilal. Sayyidina Abu Bakar ni dia pantang Nabi sebut nak sesuatu, pasti dia akan dapatkan untuk Nabi kan. Sebenarnya riwayat Abu Bakar ni dia pergi jumpa dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Al-Abbas ni orang kaya. Jumpa dia buat perhitungan dengan Abbas lah. Abbas ni, selagi kau ni nak sangat Bilal tu kan, kau beli dulu, nanti punya kita kira belakang lah. Satu pendapat sebut macam tu. Satu pendapat dalam Sirah Ibn Hisham disebutkan Sayyidina Abu Bakar pergi beli. Sayyidina Abu Bakar ni jumpa Umayyah ni, kemudian dia tanya, wahai Umayyah kan, kenapa kau azab budak ni seteruk ini kan? Bukankah dia ni dulu antara budak engkau yang paling kau sayang Bilal lah, yang paling orang kata apa, paling kau percaya Bilal ni. Lepas tu kata Umayyah, kalau kau nak selamatkan ni, kau beli dia kan. Bila dia kata macam tu, terus
Saya nak Bakar beli. Baik dah aku nak beli dia. Berapa harga? Kata Umayyah 5 uqiyah. 5 uqiyah ni lebih kurang 280 dirham harga dia. 5 uqiyah itu harga Bilal. 280 dirham. Kemudian Abu Bakar beli. Tak kurang pun. Tak ada tawar-menawar tu beli. Umayyah kata kalau kau tak kurang, garanti aku bagi kurang. Sebab tak ada harga pula tu kan. Kau bagi kurang, aku akan bagi kurang. Tapi apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau engkau menjualnya dengan 100 uqiyah, aku tetap akan beli. Maknanya Abu Bakar ni nak tunjukkan mahalnya harga Bilal tu. Jadi bila tanya, wahai Abu Bakar, engkau dulu bebaskan aku kerana Allah atau kerana engkau? Abu Bakar kata kerana Allah. Kalau engkau bebaskan kerana Allah, tolong jangan tahan aku. Jangan tahan aku. Aku nak pergi kan, biarkan aku pergi. Abu Bakar tak ada kata apa. Dan Bilal pun pergi merantau ke Syam. Pergi ke Syam. Hinggalah sampai satu malam dia mimpi Nabi. Nabi sebut pada Bilal, ya Bilal, ma hazil jafwa. Apa ni gesang sangat hati kau kan? Ala tazuruna, kau tak datang ziarah kami. Engkau menjauhi aku wahai Bilal. Tengah malam masa tu. Bilal bin Rabah ni, bila dia terjaga dari mimpi, dia menangis terisak-isak. Dia menangis dan menangis. Dan malam itu juga dia bersiap kemaskan barang-barang dia berangkat ke Madinah. Tak tunggu lama, tak tunggu esok lah. Malam itu juga terus. Sepanjang perjalanan Bilal ke Madinah, basah dengan air mata Bilal bin Rabah. Kerinduannya kepada Nabi. Mula sekali yang dicari oleh Bilal ialah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis kat situ sehingga masuk waktu subuh. Setengah riwayat menyebutkan kebetulan nak jadikan cerita, muazzin masa tu terlewat bangun. Masa itulah, bukan hari-hari terlewat masa tu. Jadi orang pun minta Bilal ni, Bilal kan, ayah alang ada sini, tolonglah Bilal Hasan, mengingatkan kami kepada hari-hari awal kita kan, kenangan kita bersama dengan Nabi. Bilal menolak, tak boleh, aku tak boleh Hasan kan, aku bukan tak mau. Ketika aku pingsan nanti tiba-tiba datang cucunda Nabi Hasan dan Husain. Hasan dan Husain pula minta kepada pakcik Bilal. Pakcik kan, pakcik Bilal kan, lama dah tak dengar suara pakcik Bilal azan. Allah. Sebelum tu Abu Bakar minta je azan, Umar minta je azan, dia tak mahu. Tapi bila cucu Nabi minta azan, dia tak tolak. Dia tak berdaya nak tolak kan. Sebab cucu Nabi, darah daging Nabi kan. Kalau dia hampakan cucu Nabi, seperti dia menghampakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia terpaksa juga gagahkan diri, naik ke menara, laungkan azan. Saat pertama dia ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua penduduk Madinah terjaga dan tersentak kan. Abu Izzah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah telah diutuskan semula? Satu kejutan, dah berlaku berapa lama tu kan. Tiba-tiba dengar semula suara azan.
Sahabat-sahabat yang masih sempat bersama teringat azan ini pernah dilakukan di saat Rasul hidup, semuanya menangis teresak-esak. Dan Bilal sehingga sampai sebutan kalimah syahadat seperti biasa dia tak mampu. Bila dia nak sebut asyhadu anna Muhammad, sampai situ je suara dia, tak boleh keluar lah. Tertahan ni di kerongkong ini, seolah-olah ada batu yang menghalang suara dari keluar. Allahu Akbar. Dia tak mampu, terpaksa digantikan oleh orang lain. Itulah kisah kerinduan para sahabat Nabi. Mudah-mudahan itu menjadi kayu penumpu kepada kerinduan kita pula kepada Nabi sallallahu alaihi